Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum Big Boss Ustaz Amran, kemudian tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada dalam bulan Ramadan walaupun begitu cepat, hampir seminggu dah Ramadan kita. Dan hari ini insya-Allah saya mengambil ataupun kita kata meneruskanlah agenda tadabbur kita, yang mana insya-Allah kita akan tadabbur daripada surah Al-Lail pada malam ini. Okey. Cuma sebelum tu, kalau ikutkan sebenarnya saya suka tadabbur apa yang imam baca. Kerana tahun lepas pun kita buat macam tu. Saya jadi imam dan saya tadabbur apa yang saya baca. Cuma saya nak ringkaskan sikit apa yang imam bacakan tadi supaya kita dapat gambaran sebelum kita pergi surah Al-Lail ni. Tema yang sangat penting daripada surah Ali Imran tadi tu ada beberapa perkara. Pertama, isu berkait dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iaitu berkenaan dengan pertolongan Allah di dalam peperangan Badar, yang mana Allah Subhanahu wa taala bantu dengan datangnya para malaikat. Kemudian juga tentera-tentera Islam pada waktu tu ditidurkan pada malam tu kerana keadaan tu mengantuk. Allah tidurkan mereka dan mereka segar dan kuat untuk berperang pada besoknya. Dan kemudian Allah sebut juga tentang jihad di jalan Allah, dan penting juga tentang kekalahan di dalam peperangan Uhud ketika mana Yaumal Taqal Jam'an, ketika mana dua daripada kelompok tentera kafir Quraisy, mereka dan juga tentera Islam, dan mereka itu menghadapi kita kata sebagai satu ujian, dan akhirnya mereka tidak taat kepada Allah, pada Rasulnya, dan akhirnya kalah dalam peperangan. Dan kemudian Allah sebut juga tentang isu berkait dengan infak di jalan Allah, dan itu antara benda yang penting lah. Jadi saya tak hurai lebih lah yang tu, cuma itu dapat gambaran apa yang kita bacakan tadi. Dan ayu riwayat qara'tum ya Syekh? Ayu qira'ah Warash? Warash. Dia punya bacaan tadi tu Warash. Yang selalu tiap-tiap malam tuan-tuan dengar dia riwayat dia Warash. Sebab tu kalau dengar alaihimu mu'minun, kita mu'minun, dia mu'minun kan. Akhirah kan, akhirah kan, dia ada dia punya bacaan-bacaan tu. Yang ni antara riwayat yang masyhur dan tak ada masalah, dia juga adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada perbincangan kita daripada surah Al-Lail yang kita nak tengok insya-Allah. Jadi kita baca dulu. Kita baca bersama, tuan-tuan boleh buka, kita bacakan dulu insya-Allah, dan kemudian kita akan ambillah isi-isi yang penting daripada surah ni insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik, saya ringkaskan ni, saya ambil daripada Smart Quran, dia punya terjemahan dia insya-Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gelita. Ayat kedua, dan siang apabila lahir terang benderang ataupun wujudnya terang ataupun siang. Yang ketiga, demi yang menciptakan makhluk-makhluknya lelaki dan juga wanita. Ayat keempat, sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya.
Nombor 5, jelasnya adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan, yakni infak, dan bertakwa mengerjakan surah Allah dan meninggalkan segala larangannya, dia dapat apa? Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Maka nombor 7 Allah beritahu, maka sungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapatkan kesenangan. Kemudian ayat 8, sebaliknya orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Nombor 9, serta ia mendustakan perkara yang baik. Nombor 10, maka sungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapatkan kesusahan dan kesesaraan. Mudah dapat susah dapat, patutnya susah lah kan. Tak apa, nanti kita bincang. Dan nombor 11, dan apakah pertolongan yang dapat diberikan kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus ke dalam azab seksa hari akhirat. Ayat 12, sesungguhnya tanggungan kamilah memberi hidayah petunjuk tentang yang benar dan yang salah. 13, dan sesungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Nombor 14, maka serentak dengan memberi hidayah petunjuk, aku juga yakni Allah telah memberikan amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang. 15, yang tidak akan menderita kebakarnya melainkan orang yang sungguh celaka. 16, yang telah mendustakan yakni kebenaran dan berpaling ingkar. 17, dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa. 18, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. 19, sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dia balas. 20, hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. 21, ayat yang terakhir, dan demi sungguhnya ia tetap berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapatkan segala yang diharapkannya. Okey, itu ringkasan daripada terjemahan daripada surah Al-Lail yang kita nak tengok insya-Allah daripada perbincangan dia. Baik, surah Al-Lail adalah surah yang ke-92 dan mengandungi 21 ayat, dan ayat ni lebih fokus kepada Makkiyah. Bila sebut Makkiyah adalah ayat turun sebelum hijrah, bukan ayat turun di Mekah. Kan pandangan lebih tepat ialah ayat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah ayat yang turun selepas hijrah. Baik, dan kemudian daripada sudut dia punya tertib turunnya adalah nombor yang ke-9. Sebab bertepatan dengan ayat-ayat yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada menunjukkan ayat ini ataupun surah ini fokusnya kepada dakwah Nabi waktu dekat Mekah lagi, dan bagaimana penentangan daripada kafir Quraisy dan orang-orang di sekelilingnya terhadap dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ dia punya asas kepada lebih kurang tentang isu berkait dengan surah ini. Baik, surah ni dia ada, kalau kita tengok daripada sudut Nazmul Jali. Nazmul Jali ni maksudnya kita nak kepada makro dia lah kan, ataupun kita kata tema-tema pentingnya. Tema-tema penting dalam ayat ataupun dalam surah ini ada 5 perkara. Yang pertama sekali ialah tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, tentang kehebatan antara langit, bumi dan juga menciptakan manusia. Itu tema yang utama ataupun daripada ayat 1 sampai nombor 3. Daripada ayat 4 sampai nombor 7, 4, 5, 6, 7, maka 4 ayat ni menyebutkan tentang ciri orang-orang yang binasa. Siapakah ciri orang-orang yang binasa tu nanti kita akan sebut sepintas lalu lah. Dan kemudian daripada ayat 8, 9, 10, 11 menyebutkan tentang ciri orang-orang yang berjaya. Ni nanti tuan-tuan akan tengok betapa dahsyatnya, betapa mukjizatnya ayat ni. Dia akan menjawab balik 4 isu dan 4 perkara yang kita akan sebutkan tadi. Baik, kemudian ayat yang ke-12, tema dia ialah kamu nak berjaya ke, kamu buat amal ke, apa saja yang kamu lakukan, semua tu di atas petunjuk Allah, semua tu di atas hidayah. Itu tema yang ketiga. Tema yang keempat ialah apa manusia akan dapat kepada benda-benda yang dia berjaya tadi tu. Kan, okey, so maksudnya sebelum pergi pada tema tu, tema yang keseluruhnya daripada ayat 13, 14, 15, 16. Ayat ini cerita tentang apakah perkara yang mana membinasakan manusia terhadap apa yang dia buat tadi tu. Maksudnya perangai dia yang membinasakan dia tadi, apa balasan dia akan dapat. Maka dijawab pada ayat 13, 14, 15, 16. Dan kemudian baru Allah sebut balik apa pula yang akan didapati oleh golongan-golongan yang berjaya tadi tu. Kan daripada ayat berapa tadi? Ayat 4, 5, 6, 7 tadi golongan berjaya.
golongan berjaya ni akan dapat apa? Maka jawabnya ialah daripada ayat yang kita sebutkan tadi, 18, 19, 20, 21 ataupun 17, 18, 19, 21. Yang ni biasa. Kaedah Quran kadang-kadang dia menjawab ayat yang selepas tu dan juga menselang-selikan apa yang ada pada setiap ayat itu. Ini keajaiban Quran. Dan kalau kita refer sebelum tu, banyak ayat-ayat ataupun surah macam tu. Contohnya surah Al-Mulk. Perasan tak? Surah Al-Mulk tu ada 6 soalan, ada 6 jawapan. Kalau kita perhati betul-betul lah, kalau kita teliti betul-betul. Apa soalan dia? Bila mana Allah sebut awalam yara ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Itu satu persoalan. Kemudian Allah akan jawab pula pada hujung-hujung ayat tu nanti. Kan Allah kata, "Qul." Last sekali pada ayat tu 30 tu, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharran faman ya'tikum bima'in ma'in." Tonton balik ni, study sikitlah. Tengok ada 6 soalan yang Allah kemukakan supaya kita mengelengu, kita tengok dan kita meneliti, dan kemudian Allah bagi jawapan pula. Dan yang paling last sekali tu, paling best lah, Allah bagi tahu tak payah benda lain. Allah kata kamu tengok pada air. Kalau air tu berhenti mengalir, siapa yang akan mengalirkannya semula? Kalau contohnya kita punya empangan kering, contohnya musim panas, siapa yang akan mengalirkan semula? Melengung kita duk fikir. Itu baru kaedah yang Tuhan ataupun Allah gunakan. Tapi pada ayat yang ni, pada surah ni lagi mantap. Kan? Nak ceritanya tentang orang beriman ataupun orang bertakwa, orang yang selamat, kemudian orang binasa. Kemudian dijawab dulu, orang binasa dulu dapat apa? Apa kebinasaan dia? Dan kemudian baru menjawab balik tentang orang beriman akan dapat apa. Jadi itu tema, 5 tema yang penting, iaitu kita sebut tadi, tema pertama kebesaran Allah, yang kedua golongan binasa, yang ketiga golongan berjaya, yang keempat siapakah golongan ataupun apakah balasan golongan yang binasa, dan yang kelima apakah balasan golongan orang yang berjaya. Itu tema surah Al-Lail yang kita boleh ambil secara ringkas. Baik, kita pergi secara ringkas dan cepat dan padat pada tema yang pertama. Bila mana disebutkan tentang ayat 1 sampai 3. Dan sebelum tu sudah tentu dia ada munasabat. Munasabat ini perkaitan antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Dan dia ada juga dipanggil rabtus surah. Rabtu ni ikatan ataupun kesenambungan antara surah dengan surah. Dan kalau kita perhati, tema paling besar sebenarnya surah ni, amal manusia nak bawa ke mana? Tu je. Tema paling besar surah Al-Lail ni, amal perbuatan manusia nak bawa ke mana? Baik buruk dapat balasan dia, jahat dapat balasan dia. Dan kemudian semua itu Allah telah sebutkan dalam surah Al-Balad. Allah kata wa hadainahun najdain. Allah telah bagi pada manusia ni peluang untuk ada petunjuk, untuk ada hidayah, dia pilih yang mana nak. Kemudian Allah jawab dalam surah Asy-Syams, surah yang sebelum ni, Allah kata apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dia bagi pilihan. Dia nak pergi buat jahat ke, dia nak buat benda bertakwa, benda yang baik. Kan? Kemudian Allah sebut dekat sini, inna sya'yakum la syatta. Manusia itu ada amal-amal, ada perbuatan yang dia akan lakukan. Maksudnya tentang amal daripada surah Al-Balad Allah ingatkan amal manusia tu ada. Surah Asy-Syams pun Allah kata kamu kena pilih mana baik mana buruk, sudah tentu kena pilih yang baik. Dan kemudian daripada surah Al-Lail ni pula Allah sebut nanti akan ada balasan pada amal-amal yang kamu lakukan itu. Kan? Kalau kita tengok pula lepas surah ni surah apa? Lepas Lail apa? Duha. Wad-duha. Kalau penutup ayat ni wala saufa yarda. Kalau dalam surah Duha ada apa? Wala saufa yu'ti ka rabbuka fatarda. Itu kesenambungan ayat yang selepasnya. Kenapa? Kerana Allah kata orang yang benar berjaya, yang betul-betul mereka mengharapkan kepada Allah, mereka akan dapat kesenangan itu. Dan kesenangan itu apa dia? Allah sebut dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelebihan cukup banyak daripada Tuhannya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi mesti ada perkaitan antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Baik, kita pergi secara ringkas ayat pertama dan ayat ketiga. Maka Allah gunakan di sini sumpah. Sumpah ni Allah boleh bersumpah dengan apa-apa saja. Boleh waktu malam, waktu siang, waktu pagi, dengan benda-benda wan najm, dengan bintang-bintang Allah boleh sumpah. Manusia tak boleh sumpah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, wa man halafa bi ghairillah faqad asyraf. Siapa yang bersumpah bukan selain daripada nama Allah, dia syirik. Syirik itu para ulama sepakat syirik kecil, bukan syirik besar. Dia melakukan syirik. Contoh dia kata demi Muhammad saya tak buat benda ni. Contohnya kan, demi ibu dan ayahku aku tak lakukan perkara ni. Syirik kecil. Dia kena sebut demi Allah. Demi Allah. Kerana Allah saja yang boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan bila sebut tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala, dia takkid
penguat kepada berita, kepada benda yang Allah akan sampaikan, dan terbukti keagungan dan kehebatan Allah itu kembali semula kepada apa yang Allah akan ciptakan. Antara yang Allah ciptakan itu ialah pada siang itu, iaitu Allah sebut pada malam. Yaghsha, malam itu sebagai melitup, menutup, dan kemudian siang itu sebagai terang benderang. Kalau kita melihat kepada perbincangan di kalangan ulama-ulama tafsir, maksud di sini ialah ibaratnya malam itu sebagai satu kegelapan, yakni kesyirikan dan zaman jahiliyah. Itu ibaratnya kegelapan itu. Dan kemudian datangnya baginda Nabi SAW dengan membawa cahaya yang terang benderang. Maka sebab tu diibaratkan matahari siang tu terang benderang dengan cahaya yang dibawa oleh Allah, oleh Nabi SAW melalui apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyebut tentang bagaimana kejadian antara lelaki dengan wanita, kan? Dan kalau kita tengok, kadang-kadang bukan setakat kejadian lelaki dengan wanita, kadang-kadang ada orang yang mana lillah mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha'u inatha wa yahbu liman yasha'u dhukur. Ada Allah jadikan lelaki, ada Allah jadikan perempuan, kan? Kemudian Allah kata au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima, kan? Ada yang Allah jadikan dia dapat anak, ada yang Allah jadikan dia mandul. Itu semua daripada kejadian-kejadian yang Allah telah ciptakan, dan itu menunjukkan apa? Kehebatan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Allah nak bagi tahu, ni aku ciptakan kau, siang malam ni aku yang buat, kau kena buat benda yang aku suruh ni. Tapi malangnya, tengok pada nombor ayat 4 sampai 7, ciri manusia-manusia yang berjaya, kamu kena buat ni dulu, kan? Lepas aku jadikan, aku ciptakan, aku buat semua ni, takkanlah kamu nak berpaling pula, kan? Kadang-kadang manusia bila ada orang berhutang budi pada dia, dia pergi buat jahat pula dekat orang tu. Kan? Orang tu dah bagi apa semua kat dia, dia pergi curi pula harta orang tu, kan? Dia pergi fitnah pula orang tu, padahal orang tu tolong dia dulu. Walillahi mathalul ala, bagi Allah tidak ada perbandingan lah. Sudah Allah bagi kita berbagai, dengan anak, pinak, dengan siang, malang, udara dan sebagainya. Maka Allah kata, kamu kalau kamu buat betul-betul, kamu berjaya. Maka yang pertama sekali Allah sebut orang yang berjaya ialah amal mereka ada pelbagai, dan kemudian Allah kata tentang memberikan harta, wasaddaqa bil husna, dan dengan niat memberikan harta itu untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan kemudian juga Allah sebut yakin dengan pahala, dan kemudian Allah akan mudahkan dia ke syurga. Itu antara ayat yang keempat sehinggalah ayat yang ke-7. Maksudnya kamu buat baik, apa kebaikan yang kamu kena buat, maka Allah tunjuk juga kebaikan itu. Solat pun Allah ajar kita solat macam mana, kan? Nabi ajar kita solat macam mana. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab kalau tak, manusia terpinga-pinga, suruh buat baik, suruh ikut jalan Allah, suruh ikut tauhid, kena buat apa? Apa yang perlu dia buat? Maka Allah sebut dekat situ, yang pertama sekali ialah menginfakkan harta, kan? Kata para ulama tafsir, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dan sebahagian lagi lah ulama-ulama yang sebelum itu, Ibn Kathir dan sebagainya, ayat ini turun kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana beliau ni antara orang yang awal-awal dekat Mekah tu berkorban segala hartanya, dia nampak pahala, dia nampak ganjaran, dia nampak syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia antara orang yang awal memerdekakan lebih kurang 6 orang hamba dia. Satu orang hamba zaman dulu mahal, tuan-tuan. Mahal, kan? Harga dia tu mahal, kan? Apa kata tu, jual orang lagi laku daripada jual unta, kata dia, kan? Tapi nak ceritanya mahal zaman tu. Jadi nak cerita daripada sudut hukum, daripada sudut apa yang berlaku, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang ke depanlah dalam isu yang seperti itu. Baik, kemudian Allah sebut, maksudnya kamu kena infak, dan kena infak tu kamu kena yakinlah ganjaran pahala dia, kan? Sebab tu kalau kita pergi balik daripada surah Al-Baqarah, kan, daripada ayat 267, 264, Allah cerita tentang syarat-syarat infak ni, kan? Sebab syarat infak ni, yang pertama mesti harta tu halal. Anfiqu mimma tayyibati ma kasabtum. Infak daripada harta yang halal, yang pertama. Yang kedua, kamu apa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan infak daripada harta tu kamu pergi tak ikhlas. Pertama harta halal, yang kedua tak ikhlas, kemudian menyakitkan ataupun menyakiti hati orang yang kamu beri infak, kan? Kadang-kadang orang datang infak, minta apa semua, kita kata apa, nak ambil RM5, pergi main jauh, itu sakitkan hati dia. Kita bagi, tapi kita kata main jauh, awak jangan datang, saya tak nak tengok dah muka awak kat sini, contohnya. Maka kita sakitkan hati dia. Tangkap gambar, buat terang-terangan, letak kat Facebook.
Contoh kan, saya dah bagi ni sekian-sekian kan. Lepas tu polisi ni kadang-kadang untuk tangkap gambar ni, untuk bagi-bagi pada orang ni tak payah nampak gambar, tak payah nampak nama kan. Gambar tu ada, itu bukti rekod bagi kan, pusat zakat ke apa. Tapi gambar-gambar tu kadang mereka tak suka. Dah lah mereka asnaf kan, jadi bahan pula lah kan. Jadi benda-benda macam tu menyakitkan hati. Yang ketiga Allah sebut antuqmiduna fi kan. Allah kata kalau kamu infak, jangan infak benda yang tak elok, benda yang kamu pun sendiri tak nak. Contohlah saya bawa boleh mudah kan, kita zakat kambing. Zakat kambing ni berapa dia kena keluar? 40 ekor kambing. 40 ekor ni seekor kambing lah zakat dia. Jadi zaman sekarang ni tak bawa dah kambing tu ke pusat zakat. Pusat zakat pun tak terima kalau bawa kambing kan. Dia terima nilai saja. Maka nilai tu macam mana? Dia tengok kambing yang kurus yang apa ni dalam 700 lah kot. 700 dia keluarkan zakat kan. Patutnya dia ambil yang sedang, yang baik, yang elok. Allah kata kalau kamu pun orang bagi kepada kamu benda tu, kamu akan memejamkan mata. Antuqmiduna fi, kamu akan pejamkan mata, kamu pun tak nak sebab benda tu tak elok. Bagi yang basi, bagi yang sikit lagi nak basi, contohnya kan, bagi yang tak elok tak nak. Maka bagi yang elok, yang sedang-sedang, Allah kata. Dan kemudian kita kena ingat, Allah sebut pada kita syaitan akan selalu ganggu kita punya infak kan. Ya'idukum al-faqr. Syaitan ni ialah selalu bawa kepada kamu kepada kefakiran. Kalau keluar ni nanti kurang harta, keluar ni nanti bajet untuk raya tak cukup, keluar ni nanti nak servis kereta tak cukup. Jadi macam mana nak infak? Syaitan akan ganggu, kucak-kacirkan kita punya perasaan. Maka di situ Allah kata, bila kamu yakin anggap ganjaran pahala tu betul, maka Allah kata kamu akan dipermudahkan untuk kamu melakukan kebaikan infak, diberikan pahala yang banyak mudah-mudahan, dan kamu mendapat ganjaran itu, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis, selesai ayat 8 sampai 11. Kemudian ayat 12. Ayat 12 ni dia duduk tengah-tengah tuan-tuan. Kan? Yang mana tentang hidayah ini nak bagi tahu siapa yang bagi hidayah kamu buat baik, dan siapa yang bagi hidayah ataupun siapa yang tidak memberikan kamu hidayah ketika kamu melakukan kebinasaan dan kerosakan. Sebab dia duduk tengah-tengah. Satu ayat je Allah sebut kat situ. Ayat 12 tu satu ayat je. Allah kata ni Allah yang bagi hidayah kepada kamu. Baiknya kamu infak tadi ke, kamu buat apa ke dan sebagainya, maka Allah yang bagi hidayah kepada kamu. Kan? Jadi di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita kepada yang baik dan sebagainya atas pilihan, dan itu semua kita kena pasti dan yakin takdir dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Cuma buat jahat itu pilihan. Itu pilihan dan bukan menyalahkan takdir. Kan? Kerana takdir tidak kepada benda-benda yang seperti itu, manusia yang memilih. Tu Allah kata tadi. Sebab tu dalam surah Asy-Syams tu Allah kata fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah dah bagi dah ni, Allah dah ilham, Allah bagi pada kamu. Buat baik ke buat benda-benda yang fujur, yang tak elok, yang rosak, binasa, ataupun yang mendatangkan takwa. Kan? Jadi di situ dia punya konsep dia. Baik. Kemudian 13 sampai 16. Ini balas ataupun kata 4 balasan manusia yang binasa. Yang pertama sekali Allah bagi tahu yang kamu tak nak infak, yang kamu bakhil. Kata Ibn Abbas, ayat ni turun kepada Umayyah bin Khalaf. Kerana Umayyah bin Khalaf antara manusia yang bakhil, yang tak mengeluarkan harta, apatah lagi dia tidak Islam pada waktu itu kan. Dan kemudian dia antara orang yang memang tak nak dengar langsung lah tentang Islam dan dakwah baginda Nabi SAW kan. Maka ayat ni turun pada dia kan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ayat ni bila turun pada dia, Allah tegur dia, harta kamu tu siapa yang bagi? Yang kamu dapat himpunkan dalam akaun kamu, yang kamu dapat himpunkan dinar dirham tu siapa yang bagi? Dan kemudian sekarang ni Allah kata man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mana nak bagi qardan hasan? Maksudnya pinjaman, beri kepada Allah dengan pinjaman yang ikhlas. Siapa nak bagi pinjam pada Allah dengan pinjaman yang ikhlas? Pinjaman tu infak lah maksudnya. Tapi di sini Allah bagi tahu, Allah gunakan ayat qardan hasana pada ayat yang lain sebab apa? Sebab Allah guna perkataan hutang. Qard, hutang. Bila kamu bagi hutang ataupun kamu hutangkan orang, wajib tak hutang tu orang tu dapat balik dan dia bayar balik? Wajib lah, confirm. Bila Allah kata Allah nak pinjam harta kamu tu, maka wajiblah Allah akan bagi balik walaupun tidak dekat dunia, dekat akhirat nanti. Kan? Itu gambaran dia. Dan sebab tu Umayyah bin Khalaf dan seangkatan dengannya memang tak keluarkan harta. Dan kemudian Allah sebutkan tentang ni, orang yang binasa, orang yang mana akan menerima hukuman ini, pertama mereka kena ingat Allah yang bagikan harta itu kepada mereka. Itu pertama. Yang kedua, Allah sebut
mereka akan disukarkan perjalanan kehidupan mereka, kemudian harta mereka tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kan? Disukarkan di sini maksudnya pertama apa tuan? Susah nak buat baik. Takkan pernah buat baik, kalau infak pun banyak kali fikir nak keluar kan. Dan kemudian juga dia akan disukarkan ke jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ni memang inginkan kebinasaan dan memandang dunia semata-mata tanpa mengingatkan akhirat. Itu ayat yang ke 13 dan 16. Ayat 17 sampai 20 ayat 13, saya tinggal tadi ayat 14 dan 11 tadi cerita bahir pun semua tadi kan. 12 tu ayat tu cerita tentang hidayah, dan 13 16 apa balasan manusia yang binasa. Okey. Yang mana tadi tu? Yang bakhil itulah, yang berdusta, kan, jalannya disukarkan, hartanya langsung tak berikan manfaat dekat dunia. Maka Allah sebut manusia yang binasa pertama sekali tadi, ingat neraka yang menyala-nyala, ingat neraka yang dimasuki orang yang paling celaka dan yang mendustakan kebenaran iman. 4 situ menjawab kepada perbuatan 4 perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang nak membinasakan dirinya tadi tu kan. Okey. Dan kemudian ayat 17 sampai 20 ini balasan pula kepada orang yang infak tadi, beriman dengan Allah, bertakwa, pada apa ayat yang ke 4, 5, 6 tadi. Maka jawab 17, 20, balasan manusia yang berjaya jauh daripada neraka Allah, dan sebab infak di jalan Allah tidak berhutang budi pada sesiapa pun untuk dibalas, harap redha Allah, dia akan memiliki kesenangan sempurna. Ini penting tuan. Ayat ni nak bagi tahu amalan manusia bila mana dia buat pasti ganjaran tu ada, cuma belum kunjung tiba pada waktu sekarang. Dan sebab tu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bila mensyarahkan hadis ma naqasat min mal as-sadaqah, tidak akan berkurang harta daripada sedekah. Logiknya harta ni berkurang. Kita bagi sedekah RM10, hilanglah RM10 dalam akaun kita, dalam pegangan kita, logiknya akan berkurang. Tapi Nabi sebut dengan penuh keyakinan dan wajib kita percaya, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Imam Nawawi bawa daripada 2 angle yang berbeza. Pertama kata Imam Nawawi, kerana dengan sebab harta itu kita kena jelas dia memang tak nampak daripada sudut kelebihan bertambahnya harta, tapi dia akan nampak daripada sudut yang lain. Dipermudahkan manusia lakukan ibadah, dia sihat walafiat, keluarganya penuh dengan rahmat, sakinah, ketenangan dan pelbagai lagi perkara-perkara yang baik sentiasa ada dalam rumah tangga dia, kaum kerabat dia, saudara mara dia. Itu maksudnya takkan berkurang, bahkan bertambah. Bertambah apa? Daripada sudut tadi. Harta berkurang, tapi bertambah daripada sudut kesihatan, nikmat, ketenangan, anak-anak menjadi mereka baik, elok, soleh, soleha dan seterusnya. Dia akan pergi ke situ. Itu satu kata Imam Nawawi. Yang kedua, dia akan pergi pula daripada sudut yang kedua, akan pergi manusia itu kurang di dunia, pahalanya bertambah dekat akhirat. Kerana pahala ini adalah benda yang paling besar sekali yang kita cari, dan beribadah kerana nak mengharapkan ganjaran pahala bukanlah satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kerana dengan sebab amal kita, daripada sebab ganjaran pahala kita, itu antara benda yang kita minta pada Allah. Jadi pada penghujung ayat tu Allah kata wala saufa yarda, dan kemudian dengan sebab itu mudah-mudahan kamu mendapatkan kesenangan itu, kemenangan itu, kejayaan itu. Dan kejayaan itu disambung pula pada surah Wad-Duha, yang mana akan disambung pula pada besok hari. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan dan ada kesinambungan dan ada beberapa poin yang penting. Jadi kita ingat je dalam surah Al-Lail, tema paling penting ialah siapa yang binasa dan siapa yang mendapatkan takwa. Apa kesan orang binasa dan apa kesan orang bertakwa? Maka Allah sebut 4 pada ayat yang kita bincangkan tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu lakum subhanakallah bihamdi syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik salim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.